أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. Nabi SAW suruh kita membaca dengan doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Wahai Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku pohon kepada Engkau nafsu mutmainnah, tu'minu biliqa'ika, yang beriman dengan pertemuan denganmu, wa tarda biqada'ika, yang meredai dengan qada Engkau, wa taqna'u bi'ata'ika, dan memadai dengan pemberian Engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa ini mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan
tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Doa ni kalau tak boleh, balik lagi bagi boleh. Sebab doa ini penting sangat kerana doa yang kita baca ni Nabi kita ajak macam mana kita nak mendapat nafsu mutmainnah. Selalu kita dengar tentang nafsu mutmainnah. Nafsu ni dia ada tujuh darjat semua. Saya pernah tanya guru saya, minta dia untuk menerangkan satu persatu dari 1 sampai 7. Tapi kata dia, tak usah ambil tahu lah 1 sampai 7. Tapi tujuan kan dalam hidup untuk mencapai nafsu mutmainnah cukup. Dalam hidup ni berjuanglah untuk mencapai nafsu mutmainnah. Pasal apa kita kena berada? Pasal apa kita kena letakkan diri kita di nafsu mutmainnah? Sebab nafsu mutmainnah ialah sekurang-kurang darjat penghuni syurga. Kalau kita tak boleh capai martabat nafsu mutmainnah, berarti tak layak masuk syurga. Berarti dalam syurga nama tak ada. Kalau gitu wajib sangat kita doa dengan doa yang Nabi kita ajak ni. Sebab Nabi SAW ialah merupakan pemberi pedoman dan panduan dalam hidup kita. Baik. Kita ni kalaulah nak mati esok, malaikat pergi kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk syurga. Tapi siapa-siapa yang malaikat tak kata macam tu, berarti dalam syurga nama tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah kata Imam Ghazali, umur ni penting sangat. Sebab tu kata Imam Ghazali, umruka ra'su malika, umur engkau ialah modal engkau. Maknanya Tuhan bagi umur daripada hari itu mula pegang taklif. Bila mana seorang tu sudah ada buku untuk ditulis amal solehnya, untuk ditulis amal jahatnya, jadi ketika tu bermulalah dia untuk menggagaskan dirinya untuk mencapai nafsu mutmainnah. Daripada umur 15 hari itu, dari mula balik hari itu, panjang masanya yang Tuhan bagi peluang untuk kita berada di nafsu mutmainnah. Macam mana kalau dah lama panjang masa sangat, tinggal masa-masa hujung tak sampai lagi? Wajib kena gunakan semua masa yang ada nak pergi duduk tempat tu. Masa tak ada lah, masa dah sangat kritikal. Bila-bila masa saja kita boleh Allah panggil pergi. Tapi kita bersyukur sebab kita tak macam sebahagian kawan-kawan kita yang pi banyak lah, tapi kita duduk tunggu lagi. Mereka sampai ke tak, capai ke tak tahu, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tapi kita, Tuhan bagi umur kita panjang, sebab Tuhan nak bagi kita capai martabat tu. Sebab tu Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu, Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Kita kena usaha. Usaha kena ada. Tapi kita tak boleh bergantung di usaha kita. Kita kena bergantung di kurniaan Allah. Macam SOP lah. SOP tak boleh gantung, tak boleh pegang SOP, lemah sangat. Manusia buat. Kita kena bergantung dengan Tuhan. Nak lepas daripada penyakit wabak, kena bergantung dengan Tuhan. Hak manusia buat ni, guna hak ni sebagai asbab, tapi kena pakai. Pakai kena pakai, tapi tak boleh pegang. Pegang Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kena usaha.
Apa usahanya? Yang pertama sekali doa. Ini yang kita baca. Baik. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Saya boleh cerita sikit sebelum nak pergi sampai nafsu mutmainnah. Manusia ni, kalau dia tak ada ilmu, kalau dia tak ada guru, kalau dia tak ada silibus perjalanan kepada Allah, nafsu semua ajak pada jahat ya. Itu dia panggil nafsu ammarah. Nafsu ni kalau dia ammarah, la ammaratum bisu, banyak menyuruh kepada benda yang jahat. Dalam hidup ni tak ada benda yang baik, jahat semua. Ni kalau tak ada ilmu, kalau tak ada pengajian, kalau tak masuk kuliah, kalau guru tak pernah ada, kitab tak pernah mengaji, semua jahat. Cukuplah jahat seorang manusia tak sembahyang. Tu jahat paling besar sekali. Tak kenal masjid. Cukuplah tu kejahatan yang paling besar sekali. Kalau sembahyang pun tak, hal lain tersalut. Bacalah nak baik, semua jahat. Sebab itu kita kena ajak anak-anak kita sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah fahsya, sembahyang mencegah mungkar. Tu sembahyang. Kalau sembahyang dah lekat, insya-Allah zina dia tak gamak berzina. Jahat dia tak gamak nak buat. Tu sembahyang. Duit orang jatuh tak gamak nak ambil. Orang bagi amanah, duit ke apa ke, tak gamak nak khianati. Ni sebabnya sebab sembahyang. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tu pertama sekali, jahat, sejahat-jahat. Okey, kalau dia sudah mengaji, sudah mai kuliah, ada di majlis ilmu, ketika tu dia akan meningkat. Daripada jahat akan meningkat kepada baik sikit. Daripada amarah kepada hak atas sikit. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dipanggil nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni, ya nafsu yang, nafsu ni apa? Diri kita lah. Itu nafsu. Nafsu diri kita. Bila dia sudah ada ilmu, ada sinar, ada cahaya, dia akan naik, upgrade. Daripada jahat hari itu, jahat sejahat-jahat, dia dipanggil mulhamah. Apa dia mulhamah ni? Mulhamah ni iaitu sudah ada ilham nak buat baik. Sudah ada masalah Sayyidina Muhammad kecenderungan nak buat benda baik. Nak buat baik tu, nak buat sebab main ngaji. Bila mengaji dengar tu guru cerita, terbuka nak buat tu, nak buat ni. Tapi masih belum menyelamatkan dia. Jadi yang selamat ni hak ni, mutmainnah. Mutmainnah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ciri-ciri dia? Ini Nabi bagi. Tu'minu biliqa'ika. Nak kenal mutmainnah, iaitu nafsu yang mempercayai terhadap pertemuan dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu dalam hadis banyak dikepitkan di antara beriman dengan Allah dan hari akhirat. Antara Nabi selalu sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah muliakan tetamunya. Jadi makna biliqa'ika tu bertemu dengan Allah, maknanya percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kebangkitan. Sama juga orang yang nak main masjid. Nah, Quran Allah sebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal akhir. Lepas tu wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah.
Itu syarat nak main masjid. Hanya saja yang boleh memakmurkan rumah Allah, bukan semua boleh main masjid. Iaitu siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Itu dikemak dua. Maknanya beriman dengan Allah dan beriman kata hari akhirat pasti akan ada dan berlaku. Maknanya akhirat ni tak usah pijauh lah. Akhirat di depan mata kita, mati. Siapa-siapa yang dia ingat mati, dia main masjid. Siapa-siapa dia tak ingat mati, tak main lagi masjid. Boleh apa duk kata kalau duk ajak main masjid, dia nantilah rapat esok kami pergi. Rapat esok baru kami pergi. Dia jamin ke umur dah sampai nak rapat. Dia jamin ke umur sampai masa tu. Kita tak tahu lagi bila nak rapat ni. Tapi saya dah syukur dah. Sebab banyak ustaz-ustaz pakat bercakap lah. Sampai bila nak enggang ni? No? Takkan nak pakai SOP lama, buatlah SOP baru. Perkembangan dah lebih baik daripada dulu. Pasal apa nak ikut mana ulama, mana tok guru, mana para masyayikh, mana para pengkaji, mana bijak pandai. Kena duk bincang ilmu Islam, para ulama kena duk. Takkan standard tak berubah. Takkan macam hari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawasan hijau tak boleh sama dengan kawasan merah. No? Kawasan merah tak apalah. Hak hijau takkan sampai kiamat, sampai bila? Mana tu maksudnya? Jadi subhanallah, kalau nak tunggu esok rapat baru main, takut mati dulu sebelum rapat. Habis. Jadi kalau kita kata kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mesti main masjid. Tak percaya ada mati, bukan tak percaya, tapi tak beriman. Mana tak kejap di hati kata mati boleh sambar bila-bila masa. Tak boleh main masjid lagi. Suatu orang main masjid ni ialah orang yang mati dekat di hati. Dia duk harap, dia kata haraplah mati dalam perjalanan pergi masjid atau dalam perjalanan balik dalam masjid. Tu ya orang main masjid. Orang main masjid ni hari-hari dia fikir, bila nak mati ya? Ni kita macam tunggu mati. Lagi tidur malam, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Malam ni apa mati? Tidur jaga pula esok, tak mati lagi. Lepas tu kata pula hari ni apa mati? Tengok tak mati lagi, tidur malam. Hari-hari tunggu mati, tak mati. Bila nak mati? Tak tahu. Jadi subhanallah, yang pertama beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang mendirikan sembahyang, yang keluarkan zakat dan tak takut melainkan Allah saja, baru boleh main masjid. Allahumma salli ala. Tapi kalau duk takut hak lain lagi, tak boleh main masjid. Sebab apa tak boleh main masjid? Takut Covid tak boleh main. Allahu akbar. Ni kita duk mengajak ni Masjid Sultanah, di masjid Bukhari, masjid Solehi. Pipi hari itu mana orang? Waktu tu kluster tembok. La ilaha illallah. Boleh bilang kereta. Dulu tak boleh bilang kereta. Kereta banyak. Ni boleh bilang 1, 2 pasal. Orang tak ada. Masuk-masuk sunyi. Saya tak pasal apa. Lepas tak ada. Tak ada orang. Orang bisik kat saya. Lepas takut Covid. Anak-anak lu telefon di Kuala Lumpur, mak jangan pi. Dulu kita ajak anak lah, anak ajak kita pula. Hak duk ajak sama ni tu, dia tak pakai, dia pakai hak anak dia lagi. Akhirnya tutup. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau takut hal lain tak boleh masuk masjid. Kalau takut Allah, insya-Allah boleh masuk masjid. Kita tuan-tuan kadang-kadang orang kita pelik. Awak tak main? Tak apa, sihat. Tak apa, sihat. Duduk rumah tu sihat lah. Cuba abang lah. Dia nak sihat kena keluar rumah, baru sihat. Betul tak? Kalau duduk di rumah tidur tak sihat. Dia kena main, keluar rumah, main masjid, sihat. Tapi dia tak faham macam tu.
Mungkin hak tak mai tu dia kata macam ni, saya ni takut pergi masjid, takut mati di masjid, macam tu kah? Tak mai masjid tu, nak mati di rumah lah tu. Tuan-tuan, nak mati di masjid kan nak mati di rumah? Nak mati di rumah Allah, nak mati di rumah Allah kan nak mati di rumah kita? Mai masjid, apa jadi pun jadi di masjid. Harap-harap. Cuba tengok anak satu orang di Pelubang tu, main masjid hari Jumaat mengaji. Lepas mengaji, salam untuk guru, Sallallahu Alaihi Muhammad. Langkah 6 langkah ya, jatuh. Orang ambil, busur masuk masjid. Masuk masjid, mandang dah nak balik lah. Habis umur dalam masjid. Hari Jumaat. Lepas mengaji, lepas salam untuk guru, Sallallahu Alaihi Muhammad, dalam masjid dia mati. Itu dia. Tak mau macam tu. Tu nak mati rumah lagi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tuan-tuan, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, syarat yang pertama, tu'minu bi liqa'ika, yang beriman dengan pertemuan dengan engkau. Jadi oleh kerana percaya mati, percaya kata ada hidup lepas mati, hal ni yang menjadikan dia sentiasa berbakti kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Ini pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tarda bi qada'ika, dan yang redha, yang meredai dengan qada engkau. Qada ni hak mana? Yang Tuhan tulis di azali tu dah panggil qadar. Hak berlaku, hak telah berlaku, hak ditulis tu dah panggil qada. Tuhan tulis orang ni akan mati sekian-sekian hari, sekian-sekian tarikh, masa yang tertentu. Bila mai masa hari tarikh, pum, mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati. Jadi hak tulis tu dia panggil qadar. Hak berlaku tu, buk tu dia panggil qada. Beriman dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, maknanya kita ni kalau Tuhan kata rezeki kita, tak usah katalah dapat kita juga. Kalau bukan rezeki kita, tak usah posah kok manalah, tak jadi rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang cerita, laki bini ni hari tu lepas nak bayar duit, lepas nak bayar duit kereta bulan-bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Pergi ambil duit di bank. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak apalah berapa ribu. Lepas tu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tak ada nak pergi bank in. Syung sana, syung sini, pergi sana, pergi sini. Balik rumah tak ada bank in. Masuklah rumah Sayyidina Muhammad sampai pukul 10 lebih, letih dengar lah. Waktu tu Sayyidina Muhammad, si bini kata kat lelaki, kita tak gilah kita makin main isyak. Memang tak bagi kita makin. Tak pergi makin main isyak, nak tidur dulu. Si bini tu subhanallah, Sayyidina Muhammad masuk-masuk tu beg tangan lempak. Tak sedap abang. Lempak. Lepas tu tidur. Dalam pukul berapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga abang-abang, kita tak main isyak lagi ni, mungkin main isyak. Bini masuk belayak lu sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu baru suami dia masuk. Bini keluar belayak, teringat beg tangan. Celapak pergi ruang tamu, lempak beg tangan, tengok habis dah, kecamuk lah. Ya Allah, tengok pintu orang buka lah, gerai orang buka lah. Tak tahulah belah ribu buka lah. Masalah saya nak belah ribu buka. Riau teriak, telefon saya, Ustaz boleh tak Ustaz tolong doa bagi mai balik. Saya kata
Peninnya suruh omai balik no. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, saya kata macam inilah. Bukan rezeki. Senang, pujuk hati bukan rezeki. Kalau rezeki tak hilang, bukan rezeki kita. Tu rezeki hak masuk tu. Tu rezeki. Kalau bukan hak kita, kita simpan ni untuk orang. Kalau hak kita, orang simpan untuk kita. Tu kalau hak kita. Tuan-tuan, pernah tak salah Sayyidina Muhammad buat keluar duit daripada bank, nak bayar apa-apa, bam, kereta beratus orang, kereta beratus orang ataupun orang motor kita. Macam tahu-tahu lah keluar duit daripada bank. Memang salah Sayyidina Muhammad. Kita pun kena bayar habis 500. Agak-agak pasal apa? Rezeki pun main tu, dia doa. Ya Allah, tak aku murahlah rezeki. Hari-hari main duha. Antara bila main duha hari-hari tu 4 rakaat, main kata sebiji. Tu rezeki orang, bukan rezeki kita. Jadi semua takdir Tuhan ni wa tarda bi qada'ika. Kalau dah kena tak baca salah siapa takdir, dah Tuhan tulis dah. Saya satu masa jaga pak mentua di hospital. Jadi sampai pagi mayang subuh salah Sayyidina Muhammad. Tengok pengalaman lah orang duduk di hospital beratuk masuk bilik. Deret panjang orang tua-tua masuk bilik. Ada seorang tu pakai wheelchair. Saya pun tanya, pakcik pasal apa? Dia kata, Ishnu Allahu Akbar, aksiden ni patah kaki ni dalam kampung, bukan kot jalan raya ni, atas-atas bat dia. Soalan Sayyidina Muhammad, dia naik motor, terkejut budak-budak belakang dia, boom, terbalik, patah kaki. Dia geram lah budak-budak tu dah. Aku geram lah budak tu. Seminggu dia geram. Lepas tu baru teringat, takdir lambat. Faham lambat? Nak faham kata takdir tu sampai seminggu. Patut kena tu baca dah takdir. Macam mana? Tapi dia faham. Seminggu datang baru faham lepas minggu. Sebelum tu duduk geram lah budak tu. Dia tak sebenarnya. Tuhan tulis berlaku. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tak. Kadang-kadang kita naik motor kan. Saya pernah sekali naik motor. Tengah naik motor tu, hak dalam raga kita beli barang tu terkeluar. Waktu tu kita lupa, kita nak kepak handle motor, tiba-tiba main motor, vum, kita kata sikit lagi. Pasal apa tak gerak? Sebab tak dia kata tak gerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua tulis macam tu. Tak lari sikit pun. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sifat nafsu mutmainnah. Dia faham takdir. Dia tak protes Tuhan. Dia tak kata pasal apa. Sebab dia faham semua tulisan hak berlaku mesti berlaku. Yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan memadai dengan pemberian Allah. Kalau Tuhan bagi ni, subhanallah, tak semua ya. Tuhan bagi sikit, alhamdulillah. Tuhan bagi banyak, alhamdulillah. Kita kadang-kadang tuan-tuan, soalan sama, kalau bagi sikit tak puas hati. Nak puas hati, dapat banyak. Cuma tengok orang kita. Ni bahasa kita orang kali tak apa betul ikut kau macam mana. Kalau sikit dia kata alih. Dia main kata Allah banyak. Allah. Kok mana tu? Betul tak bahasa macam tu? No? Dia mengaikan. Naik kecil. Allah. Bila berlengkap, tu bunyi Allah. Allah. Betul tak itu? Jadi sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, Nabi habaqlah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa tak berterima kasih ke orang, berarti tak berterima kasih pada Allah. Siapa tak mensyukuri yang sikit, berarti dia tak akan mensyukuri yang banyak.
Maknanya orang yang boleh mensyukuri terhadap nikmat yang sikit, insya-Allah banyak pun dia boleh bersyukur. Kita rumah kita sederhana aja. Soalan Sayyidina Muhammad. Duk tengok rumah orang villa lah apa lah. Kalau rumah aku lah macam tu, berarti dia tak syukuri nikmat ni. Sebab itu orang soleh-soleh, kalau Tuhan bagi satu nikmat dan Tuhan bagi satu nikmat, soalan Sayyidina Muhammad, dan Tuhan bagi 1000 ujian. Satu nikmat tu dia jajar merata. Tuhan bagi kat aku, Tuhan bagi kat aku, Tuhan. Dan jajar di 1000 tempat, pada 1000 keadaan, dengan 1000 gaya bahasa. Duk sebut nikmat tu, Tuhan bagi kat aku, Tuhan bagi kat aku. Sedangkan Tuhan uji dia 1000 ujian. Tuhan bagi satu nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil orang soleh. Kita duduk tak mana. Kita ni subhanallah. Lepas tu saya pernah jumpa tok guru saya. Dia sakit kena santau. Saya nak bagi amalan kat tuan-tuan. Amalan ni elak daripada sihir. Lepas subuh baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak pakai yuhyi wa yumiit. Dia kata ulama, yuhyi wa yumiit tu disambung oleh Sayyidina Umar. Kalau Rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 100 kali. Sementara nak balik tu kan, baca Allah selamat daripada sihir, insya-Allah. Dia kadang-kadang sihir ni dia bukan mesti teruk-teruk. Berat nak buat ibadat pun dah sihir lah. Bangkit malam berat, nak buat kerja berat. Macam Rasulullah pernah disihir. Nabi rasa berat lah badan. Nabi heran pasal apa tak ringan. Mai Jibril alaihissalam. Mai malaikat Jibril jerih bak Rasulullah Muhammad, engkau kena sihir. Orang ikat, buat ikatan tu lempak dalam telaga. Salah Sayyidina Muhammad menyihir Rasulullah. Ketika tu turunlah suratul Falaq. Qul a'udzu bil falaq. Lepas tu nak tidur malam jangan tinggal baca Qul Allahu ahad, Qul falaq, Qul a'udzu bin nas sampai 3 kali. Lepas tu hembus di tangan. Sambung, sapu muka, sapu seluruh badan, kecuali kemaluan tapak kaki. Niat Allah Tuhanku, jagalah diriku, hartaku dan keluarga aku daripada kejahatan manusia dan jin. Tidak malah jangan tinggal, insya-Allah. Jadi nak cover lagi esok, baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi amalan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya semua yang Tuhan bagi tak apa. Ya. Tuhan kurnia apa pun kita kata kita nak hak ni, tiba-tiba Tuhan tak bagi hak kita nak, Tuhan bagi hak nombor 2. Alhamdulillah. Maknanya semua tak apa. Kalau kita boleh duduk di makam ni, sebenarnya hari ini dia mula dapat ilmu. No? Tapi bila mana kita ni, kalau Tuhan bila baca doa ni, lama-lama kita rasa ni dia lebih daripada ilmu. Ilmu di sini. Simpan di sini. Tapi bila mana kita dah duk baca doa, lama-lama di sini. Betul. Mana bila di sini ni kita tak berlaku dah. Bila kena tu langsung dia menangkap terus. Tak perlu orang main habaq dah kena redha lah takdir baru nak faham dah, dia main terus. Ni doa Nabi suruh baca ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita harap kita Tuhan bagi walaupun
sesaat sebelum mati kita duduk di martabat ni, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita dapat martabat ni dia panggil makam rasa, bukan makam faham, makam rasa. Macam mana rasa rindu nak bertemu dengan Tuhan. Macam mana rasa redha dengan takdir Allah. Macam mana rasa memadai dengan kurniaan Allah. Rasa. Jadi rasa ni tak sama macam tahu. Ni kita tahu ni, tu kita anggap. Tapi kalau rasa ni, tu tak tahu cerita. Tu rahsia kita dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengarang kitab beratus-ratus. Tapi setiap kali mengarang kitab, dia pastikan dia dalam wudu. Bila dia pergi di Mesir, pindah daripada Iraq ke Mesir, bismillahirrahmanirrahim, dia kena penyakit buasir. Tengah-tengah duduk nulis, darah keluar. Tinggal nulis, pergi basuh darah, ambil wudu. Main pula tulis. Tulis tak lain sekala, salah Sayyidina Muhammad, darah keluar pula. Tinggal nulis, pergi basuh darah, pergi ambil wudu. Main tulis pula, salah Sayyidina Muhammad. Tak ada berapa detik tulis, darah keluar. Beratus kali ambil wudu. Sampailah dia kata, ya Allah Tuhanku, kalaulah hak ni sebab daripada engkau redha kepada aku, Tuhan tambah lagi wahai Tuhan. Boleh pergi tu. Dia pasal apa? Sebab dia duduk di makam redha. Rasa tak reti. Rasa dia bukan apa? Rasa kena rasa sendiri. Macam depa kata, laksa teluk kecai sedap. Orang mai pada mana tu? Kedah ni makan apa sedap? Laksa teluk kecai. Sedap Pernah rasa tak? Orang abah. Jadi dia kena rasa baru tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam rasa. Tapi kata Tok Guru dia, Imam Syafi'i bila kata macam tu, Tok Guru dia mai, Imam Waqi'. Kata Tok Guru dia, hang jangan doa macam tu. Hang nak tambah lagi jangan. Hang diperlukan oleh umat. Orang perlu ke hang. Hang jangan mati lagi. Hang kena berbakti lagi pada umat. Ya Tok Guru. Ya Tok Guru. Tapi doa lah. Pasal apa? Sebab rasa. Rasa sedapnya kita redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. InsyaAllah pakai hafal doa ni, moga-moga Allah bagi kita semua berada di nafsu mutmainnah. InsyaAllah lepas tu kita mati esok, malaikat kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru boleh masuk syurga. Siapa-siapa tak duduk dalam level ni, tak ada tempat dalam syurga. Na'udzubillah min dzalik. Harap Allah bagi kita duduk di tempat ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.